Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang ni kita masuk kepada unit 2.3 iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, dekat ciri utama perlembagaan persekutuan ni boleh dibahagikan kepada dua iaitu tradisional dan moden. Okey, kalau uh, anda boleh tengok dalam buku teks muka surat 28 dan 29. Sini cikgu akan jelaskan secara ringkas muka surat tersebut. Okey, kita lihat kepada ciri tradisional. Okey, dia ada 4 isi di situ, iaitu yang pertama kesultanan dan atau pemerintahan beraja, yang kedua agama Islam, yang ketiga bahasa Melayu dan yang keempat kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, kita tengok ciri tradisional kesultanan atau pemerintahan beraja. Ini adalah ringkasan sahaja. Okey, yang pertama seperti yang kita tahu, Sultan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Okey, dan selepas merdeka disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Apa tu demokrasi berparlimen? Iaitu pemerintahannya dijalankan secara perwakilan, iaitu melalui pilihan raya yang melibatkan rakyat dalam pemerintahan dan raja menjadi lambang taat setia. Dan kita semua tahu yang di-Pertuan Agong, sini cikgu ringkaskan sendiri YDA, iaitu pemerintah tertinggi negara yang mempunyai kuasa untuk mengampun dan menangguhkan hukuman dan melantik jawatan utama di sesebuah kerajaan. Okey, itu di peringkat persekutuan. Kalau di peringkat negeri pula, raja merupakan ketua negeri. Pada baginda, kuasa eksekutif terletak pada baginda, iaitu berhak untuk melantik menteri besar dan ahli mesyuarat negeri. Okey, anda boleh tengoklah doktrin pengasingan kuasa, iaitu terbahagi kepada 3, perundangan, eksekutif dan kehakiman, dan dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, kuasa untuk peringkat negeri ni iaitu mengampun dan menangguhkan hukuman, dia sama juga kuasa yang di-Pertuan Agong dan melantik jawatan utama. Dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan, mengurniakan anugerah penghormatan dan bintang kehormat, iaitu pingat-pingat yang individu yang layak. Yang kedua, agama Islam. Kita tengok sebelum merdeka dan selepas merdeka. Kalau berkaitan dengan agama Islam ni, pada zaman British, raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British, iaitu dari aspek hak dan kedaulatan raja, adat istiadat dan agama Islam. Jika penasihat British ni campur tangan dalam adat istiadat dan agama Islam, orang Melayu pada masa itu akan menentang habis-habisan. Dan kita lihat selepas merdeka, agama Islam terletak di bawah kuasa raja, bagi negeri yang tidak beraja terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok yang ketiga, bahasa Melayu. Sebelum dan sehingga kini, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka khasnya, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca, yang iaitu bahasa perantaraan yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan. Kalau kini, lingua franca ni adalah bahasa Inggeris. Kita tengok kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka memang terkenal masa dulu, iaitu semua yang berniaga yang melakukan perdagangan di Melaka akan menggunakan bahasa Melayu. Itu dikenali sebagai lingua franca. Dan kini bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi. Yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka di bawah kuasa raja dan ketua peribumi, dan sehingga kini setelah merdeka yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab pelihara kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Itu adalah ciri tradisional. Kita pergi kepada ciri moden pula. Ada 3, iaitu kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan kewarganegaraan.
Okey, yang pertama, Kerajaan Persekutuan. Sejak kita merdeka ni adalah menjadi asas ataupun perkara utama yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Okey, laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, dia meminta supaya, okey, sambung untuk ciri moden. Yang pertama, Kerajaan Persekutuan. Okey, laporan Suruhanjaya Persekutuan dan Kerajaan Negeri di bawah kuasa dalam bidang tertentu. Okey, Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi ataupun kuasa ataupun lebih kepada keistimewaan Sabah dan Sarawak. Okey, nombor 2, sistem demokrasi berparlimen, iaitu asasnya di demokrasi berparlimen ni, asas kita tengok dalam pilihan raya yang pertama, iaitu pilihan raya umum pada tahun 1955. Okey, tujuannya rakyat diberi hak untuk memilih atau wakil pemimpin dan seterusnya untuk menubuhkan kerajaan. Dan untuk pilihan raya ni, Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan khas untuk mengendali pilihan raya ni dari mula sampailah akhir. Okey, yang ketiga, Kewarganegaraan. Kewarganegaraan Persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau kita tengok sebelum merdeka, rakyat dikategorikan kepada rakyat raja dan mendapat kerakyatan British jika lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Ini adalah di NNS, Negeri Selat. Okey, dan dikenali sebagai kerakyatan jus soli. Okey, dan sehingga kini setelah merdeka, kita tengok semua rakyat mempunyai kerakyatan yang sama, tak ada yang istimewa. Okey, cukuplah untuk hari ini, untuk unit 2.3. Okey, yang jika ada apa-apa soalan, sila tanya, dan kita masing-masing belajar untuk KSSM untuk subjek ni. Okey, sekian. Terima kasih.